Okey, itu yang pertama telegraf. Tahun diperkenalkan tahun 1876. Yang kedua adalah telefon. Telefon yang ada nombor yang kita ter tu. Okey, telefon tu digunakan di tanah Melayu pada tahun 1891, yang mana dia sangat penting pada ketika itu, permintaannya meningkat dengan ketara. Orang dah mula boleh telefon orang yang jauh. Kalau sebelum ni mesin telegraf untuk tentera dan sebagainya, tapi bila dah ada telefon, orang boleh tahu, orang boleh menghubungi orang lain di luar. Okey. Jadi kemudian kita lihat mesin telex. Okey. Dia merupakan jaringan teleprinter yang mirip kepada jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Okey, bentuk teks macam SMS lah. Okey. Seterusnya mesin fax tu sendiri, teknologi komunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang bersambung dengan rangkaian telefon. Tapi sekarang orang boleh terus email sahaja, tak perlu nak guna mesin fax. Okey, dan lebih cepat sampai dan tepat. Okey, dan boleh kalau hilang pun boleh email semula. Tapi mesin fax kalau ada masalah internet connection dan sebagainya tak sampai. Okay, seterusnya adalah berkaitan dengan telefon bimbit pada zaman telefon seluler ataupun telefon tanpa wayar. Okay, dia mula diperkenalkan di Malaysia ni pada tahun 1980. Okay, pada ketika awal-awal diperkenalkan telefon bimbit ni, memang harga telefon bimbit sangat mahal. Okay, dan kalau dahulu sebuah SIM card, okay, dia boleh mencecah harga RM200. Itu betul-betul zaman sekitar tahun 2000 macam tu. Okey, saya pun dah tengok kita panggil apa tu, SIM card sangat mahal. Okey, pada ketika tu. Tapi sekarang ni dengan harga RM10 orang dah boleh dapat SIM card. Okey, betapa itu permintaan tu dah tinggi. Okey, yang terakhir adalah telefon pintar, yang mana telefon pintar ini dia memiliki perisian yang hampir sama dengan komputer peribadi. Okey, dia ada GPS, kamera, Bluetooth, internet, dan kamu boleh masuk semua aplikasi-aplikasi media sosial. Okey, kita ada apa media sosial? Antaranya apa dia, Najmi? Ajmal. Facebook. Lagi apa, Uzair? Instagram, WeChat. Macam-macam ada. Ini semua menunjukkan bahawa perkembangan teknologi itu sangat pesat. Siapa yang menguasai teknologi, dia boleh menguasai dunia. Kalau ikutkan falsafah pada hari ini. Okey, Haris. 6.2. Hanan ada masuk tak, Hanan? Tadi ada nampak dia cuba masuk. Okey, Hanan hilang dah. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, baik. Yang kedua, kita nak tengok sejauh manakah kemajuan alat komunikasi ni di Malaysia. Okey, dia ada kaitan dengan penerakaan dalam sistem telekomunikasi yang memasuki satu dimensi baharu dengan pembinaan sebuah satelit, satelit bumi yang pertama di Kuantan, Pahang pada 6 April 1970. Kemudian dibina juga satelit bumi di Alur Gajah Melaka, Sematan Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan akhir sekali di Cyberjaya, Selangor. Antara stesen satelit dibina antaranya kita panggil Tiongxat 1. Okey, yang dilancarkan pada 26 September tahun 2000, yang mana tujuan ataupun misi utama Tiongxat ini, sebuah satelit, adalah untuk melakukan pencerapan bumi, menguji kaji saintifik kosmik, dia punya tu CEDAX, CEDAX. Okey, kemudian aplikasi komunikasi. Okey, Tiongxat ni. Kemudian dia perkenalkan sebuah lagi satelit mikro yang dipanggil Razaksat. Okey, Razaksat yang mana dia dilancarkan pada 14 Julai 2009. Okey, makna tempoh masanya 10 tahun selepas tu dia bina sebuah lagi satelit mikro yang dipanggil Razaksat. Okey, jadi
satelit mikro yang ini dia boleh membekalkan image data yang lebih spesifik. Okey, maknanya kalau ambil gambar tu, maknanya kalau kita telefon orang, kita telefon orang lain, kita WhatsApp orang lain, kita Telegram orang lain, tapi video call dan sebagainya. Sebenarnya dia bukan antara orang tu, tapi dia disambungkan kepada satelit dekat angkasa. Okay, kemudian dia patah balik baru sampai kat kita. Dia bukannya direct dia nampak orang sana, macam kamu lah. Benda ni tak directly pergi kat kamu, tapi dia melalui image-image satelit, dia pantul semula. Okay, jadi di Malaysia juga kita ada sebuah satelit yang kita panggil sebuah dia punya sistem television satelit yang pertama yang kita sekarang ni kita tahu sebagai Astro. Astro tu adalah disebabkan adanya satelit-satelit ini, maknanya channel Astro tu mendapat lebih banyak siaran yang kita panggil siaran berbayar lah. Maka pada tahun 2016 Astro menawarkan 185 saluran TV berbayar. Dan juga kita ada sistem teknologi digital yang berdefinisi tinggi. Kita panggil HD. Okey, kita ada siaran TV1, TV2, TV3, semua pergi ke arah HD. Bila kita kata HD, high definition ni maknanya kita boleh nampak lebih jelas. Gambar yang lebih jelas, tak adalah pecah-pecah dan sebagainya. Okey. Kemudian kita ada alat yang seterusnya kita panggil kabel fiber optik. Okey, mana menunjuk bila semakin berkembang sesebuah teknologi, maka kita perlukan peningkatan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro. Ini yang lalu bawah tanah dan sebagainya untuk menyambungkan connection internet dan sebagainya. Okay. Dan sekali lagi kita ada telefon pintar. Okay, yang kita dah bincang sebentar tadi. Okay, maknanya telefon pintar ni dia sesuai untuk semasa. Okay, kehendak semasa. Okay, kita ni pun berinteraksi secara digital ni dah menunjukkan bahawa kita dah capai satu tahap yang sangat maju dan kita nak lebih maju pada masa akan datang. Okay. Kemudian kita ada sebuah syarikat telekomunikasi. Syarikat Telekom Malaysia, peranan dia adalah untuk memainkan, untuk menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Diikuti dengan usaha ini dirancangkan lagi oleh syarikat-syarikat telekomunikasi swasta. Sebelum ni Telekom Malaysia di bawah kerajaan, tapi sekarang dia dah badan berkanun. Okey. Baik, apa lagi yang menunjukkan bahawa kita ni dah semakin bertambah maju, antaranya adalah komputer tu sendiri. Okey, dia telah mengubah dimensi baru bagi kita rakyat Malaysia. Kita boleh menggunakan, kita boleh buat apa sahaja kerja kita menggunakan komputer, sama ada komputer yang desktop ataupun komputer riba, laptop. Jadi disebabnya kewujudan komputer ni, kita sediakan juga mereka yang mencipta komputer ni buat perisian-perisian yang boleh support, yang boleh menyokong kepada komputer yang kita guna, yang kita memang perlukan. Antaranya kita ada laman web Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. Jadi ini sebenarnya kita panggil dia macam engine lah. Okay, maknanya engine carian. Maknanya kalau kita nak sesuatu, kita terus masuk dekat situ, kita tekan je apa kita nak. Contohnya kita nak cari Pizza Hut contohnya, kita dah lapar. Mungkin lepas ni ramai nak makan Pizza Hut, yang baju hijau depan saya ni. Ni siapa ni? Daniel Hakim ni, nampak dah lapar tu kan. Dah makan belum Daniel? Dah makan? Alhamdulillah. Tu nampak semakin kurus nampak . Okey. Kita juga ada Koridor Raya Multimedia, MSC. Okey. MSC ni dah wujud around 20 years ago, 20 tahun yang lalu. Okay, di bawah Tun Dr. Mahathir, waktu tu dia Datuk Seri Dr. Mahathir, sekarang Tun Dr. Mahathir. Dia yang mengasaskan, termasuk pengasasan Cyberjaya, Putrajaya, tu semua adalah ilham beliau. Termasuklah MSC ni, yang di bawah inisiatif kerajaan bagi menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi
dan dengan menawarkan penguncian cukai serta kemudahan-kemudahan bagi meningkatkan lagi ICT tempatan. Okey. Kita juga ada rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi. Okey. Yang mana dikawal selia oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey, ini untuk meningkatkan jalur lebar. Bila kita sebut jalur lebar, maknanya orang kata sekarang ini pada kali ini punya perayaan yang mana kita tahu kita raya dalam keadaan PKP dan sebagainya. Sekejap Okay, kita raya dalam keadaan PKP, PKPD, PKPP dan sebagainya. Lepas ni tak tahulah PK apa lagi. Okay. Jadi bila sebut jalur lebar, makna kalau kamu pergi ke Ceruk, Sarawak, Sabah sekalipun, kamu still boleh menggunakan telekomunikasi. Kamu boleh gunakan WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Itu menunjukkan penembusan jalur lebar tu dah merangkumi seluruh Malaysia, insya-Allah. Mungkin pada masa yang akan datang lebih ramai orang yang lebih banyak tempat yang akan boleh gunakan. Okey. Sambil-sambil tu kalau kamu boleh teks dekat Telegram tu kot kawan-kawan lain yang masih belum masuk tu boleh suruh dia follow dekat ada invitation tu dia boleh klik lah. Sementara kita teruskan kelas. Sebab dekat Zoom ni dia bagi masa 40 minit sahaja. Okey. Lepas tu kalau kita nak sambung kita kena buat yang baru kan. Kita set yang baru. Tapi kita teruskan. Sebab hari ni kita lebih kepada saya nak ceritakan. Okey, kandungan bab 6 ini cerita dia, apa cerita, mungkin bila kamu baca sendiri mungkin kamu rasa baca sendiri bosan dan sebagainya. Ni live saya ada. Dan memang saya berada di sekolah sekarang. Okey, kalau kamu tengok belakang saya ni, ni kursi, kita cikgu kita kena smart, saya tunggu kamu. Sebab dah lama sangat kan, rindu pada kamu nak ajar kamu secara langsung. Okay, kalau ditakdirkan Allah, kita boleh jumpa, seronok. Tapi kalau ditakdirkan kamu kena belajar online, belajarlah online. InsyaAllah saya sentiasa ada untuk kamu tanya dan sebagainya. Okay, baik. Kita lihat yang seterusnya adalah 6.3 iaitu kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Kepentingan ni banyak. Okey, kepentingan telekomunikasi di Malaysia ni sangat banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam buku teks kamu muka surat 96 ada 10. 10 kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Okey, kalau nak sebut terpaksa lah sebut. Kalau tak sebutkan tak mencapai tak dia punya objektif. Okey. Yang pertama, pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Yang kedua, peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos melalui e-pembelajaran yang kita buat sekarang. Yang ketiga, data dapat disimpan dengan segera dan selamat. Yang keempat, urusan kewangan dan perkhidmatan perbankan atas talian membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah dan lancar. Seterusnya, pelbagai maklumat dari seluruh negara dapat diperolehi dengan melayari internet. Kita boleh membuat siaran langsung melalui aplikasi satelit, membolehkan penonton menyaksikan siaran secara langsung. Okey. Kemudian kita ada satelit cuaca yang dapat meramalkan cuaca, hari ini apa, hari ini hujan lebat, esok banjir, lusa tsunami, semua boleh ramal. Seterusnya, segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien. Seterusnya, yang ke berapa? 7, berapa? 8. Yang ke-8, mengeratkan silaturahim. Ke-9, meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Ke-10, dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Ini yang paling saya setuju. Kita boleh berhubung dengan sesiapa sahaja. Lebih-lebih lagi pada tahun ni kita raya kita kena zooming dengan adik-beradik kita main Zoom. Nak jumpa, nak bagi duit atas talian tak dapat. Maksud saya nak bagi dekat tu tak dapat. Kono bank in. Boleh guna Touch and Go e-wallet. Macam-macam lah. Ini menunjukkan bahawa ada banyak juga hikmah di sebalik PKPP ni. Yang mana kita boleh melihat banyak urus niaga tu semua berlaku atas talian. Dan kalau ibu bapa kamu pun banyak beli barang dekat Shopee ke, Lazada ke, semua atas talian. Tahu-tahu tunggu kat rumah, alur ketuk pintu, dah sampai barang. Settle.
Seterusnya kita lihat kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Untuk kesan telekomunikasi ni terbahagi kepada dua perkara. Kita ada kesan positif dan kita ada kesan negatif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kesan positif? Okey, mana kesan positif tu kita punya e-perbankan. Okey, multimedia interaktif. Kita boleh buat sidang interaksi media, telesidang. Yang kita buat sekarang ni kita panggil telesidang, interaksi maya. Saya boleh tengok kamu apa buat, kamu boleh tengok apa saya buat. Okey, perkhidmatan telekesihatan. Okey, pesakit boleh diperiksa secara jarak jauh. Mana kalau macam ada sesuatu penyakit tu pakarnya tak ada di Johor, kalau kita di Negeri Sembilan kita operate, kita tak ada pakar dekat Negeri Sembilan, dia boleh live streaming dengan pakar daripada negeri Johor yang boleh bantu doktor di Negeri Sembilan untuk operate orang. Tu kira dah tahap yang paling advance lah, paling hebat lah. Okay, kemudian kita ada e-kerajaan. Okay, rakyat dapat berurusan dengan agensi kerajaan dengan cepat dan mudah. Okay, e-dagang, perkhidmatan jual beli secara atas talian. Ini memang sangat-sangat berlaku. Sehingga kan kalau kita lihat semakin raya tu ada di kalangan shipping logistik, dia ambil gambar, ini keadaan post dia. Maknanya banyak barang tak boleh nak hantar sebab dah terlalu penat ataupun orang tak cukup, kaki tangan tak cukup. Okey. Kemudian peluang pekerjaan. Okey, maknanya perkembangan pesat dalam pelbagai sektor, okey, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Oh sorry, ramai tengah menunggu ni. Sekejap, cikgu sahkan dulu. Okey. Kepada yang baru masuk, selamat datang. InsyaAllah kita teruskan kelas. Hai Niza, sihat? Okey. Baik, kita dah ke kesan positif, kesan positif dan yang terakhir dalam kesan positif ni dunia tanpa sepadan. Maknanya maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui internet. Yang saya sebut awal tadi, maknanya kalau kita Google Chrome saja kita type address apa kita nak, resepi masakan. Okay, kita nak kenal ahli sunnah wal jamaah, kita just terus type dekat address. So kita akan nampak apa sahaja yang kita nak cari. Okay. Kalau kita nak mengaji, kita tak pandai tajwid, kita scroll tajwid yang betul ataupun YouTube. Jadi kepada yang belum like dan juga subscribe saya punya YouTube, sila berbuat sekarang lah. Okay. Ikut je, follow je sebab kita punya Zoom hari ni pun saya akan masukkan juga ke dalam YouTube tu supaya benda tu tak hilang. Okay, kamu boleh repeat dengar dan sebagainya. Okay. Yang seterusnya di bawah kesan ini juga kita melihat kepada kesan negatif. Tadi kesan positif, dan ini kesan negatif. Maknanya kesan negatif semua benda. Okay. Apa sahaja bila kita sebut tentang kehidupan, ada baik, ada buruk. Ada positif, ada negatif. Untuk komunikasi juga ada perkara yang negatif. Najmi dah terbalik dah tu lah. Okey. Baik. Yang pertama, maklumat berunsur negatif, seperti keganasan, hasutan, kabar angin, sangat sukar ditapis. Okey, orang boleh sampaikan fitnah dan sebagainya. Yang kedua, pencerobohan dan pencurian maklumat dalam sistem pengkalan data secara atas talian. That's why kebanyakan sistem perbankan pada hari ini, kewangan dan sebagainya, sangat menekankan penggunaan tag. Okay, TAC. Maknanya kalau kita nak buat pembayaran dan sebagainya, kalau kita tak kenal orang tu, kita mesti akan tekan tag tu dulu. Maknanya kita akan dapat nombor tag. Nombor tag tu dia sambung dengan nombor personal kita. Maknanya kita punya nombor talian telefon lah. Maknanya tiba-tiba lah ada orang hack kamu punya online banking. Mana maklumat tag tu dapat kat kita, kita tahulah. Maknanya something wrong elsewhere lah. Okay. Baik. Ya. Okay. Kita ada lagi 10 minit lagi untuk kelas ni sebab Zoom dah bagi tahu kamu ada 10 minit. Okay.
Boleh cepat sikit kot. Dah nak habis pun. Sebab nanti kamu akan buat secara self learning. Okay. Baik. Etika. Perkara 6.5, etika penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Okay. Sama juga macam yang saya sebut tadi berkaitan dengan kesan negatif. Sama juga penggunaan alat telekomunikasi ni dia perlu ada etika nak guna dia. Bukan kita boleh guna sebarang-sebarang saja. Okay, contohnya kamu lihat saya sekarang, saya pakai lengkap sebab kita ada etika kita. Okay, cuma mungkin saya boleh sampaikan untuk kelas-kelas yang akan datang, kita sangat mengesyorkan kamu semua pakai songkok ataupun kopiah. Okay, dan juga berbaju sekolah supaya kita dapat nampak kamu, oh pergi sekolah. Okay, minggu depan kita start. Okay, Iman dah pakai dah kopiah, Alhamdulillah. Tahniah Iman. Handsome. Okay. Etika penggunaan alat telekomunikasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okay. Yang pertama, hargai hasil karya orang lain dan tidak melakukan plagiat. Kita tak tiru hasil orang. Yang kedua, kita hendaklah bersopan santun dan berhikmah sewaktu komunikasi. Yang ketiga, tidak mendedahkan hal-hal pribadi atau kata laluan kepada umum. Okay, tapi kalau kamu nak bagi tahu cikgu lagi bagus, dapat cikgu kan, ada rezeki. Okay, tapi tak boleh benda tu secara maya, tak boleh share nombor laluan dan sebagainya. Atau password kita pun simpan untuk kita sahaja. Okay, yang keempat, kita kena kenal pasti apa yang benar, apa yang tak benar. Okay, maknanya bukan semua yang keluar dekat internet itu perkara yang betul. Mungkin ada perkara yang salah dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hati. Bila kita tak tahu katakan macam benda tu tak betul, kita kena kata benda tu tak betul, kita berujuk dengan orang yang tahu ataupun orang yang pakar. Okey. Seterusnya adalah kita perlu mengelakkan daripada mengganggu atau merosakkan sistem komunikasi dengan orang lain. Maknanya kita hidup kita sendirilah, tak payah nak nyusahkan orang kan. Okey. Kita buat kita punya cara. Seterusnya adalah berkaitan dengan mendukung akta komunikasi dan multimedia. Maknanya kita kena jap, saya ambil kehadiran jap. Kita kena patuh. Okey, kita kena patuh dengan akta supaya kita tak dikenakan tindakan saman dan undang-undang lah. Okey. Seterusnya kita perlu mengelakkan isu-isu sensitif. Okey, yang melanggar norma dan undang-undang lah. Okey, makna kita tak, kalau kita tak suka orang tu, contoh saya sebut contoh, katakan individu itu macam salah kan, tengah famous salah kan, sampai salah tu sendiri cakap jangan guna nama dia, jangan rosakkan reputasi dia. Sama lah maknanya, kita salah tu tak salah, memang nama dia salah. Okey, faham Niza? Rambut bila nak tebas tu, panjang sangat dah rambut tu. Okey. Seterusnya adalah menggunakan komunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Okey. Apa sahaja perkara yang kalau kita buat benda yang baik, bermanfaat, kita boleh panjang-panjangkan kepada orang lain. Maka kalau orang tu tiru benda yang bermanfaat, pahala dia datang kepada kita dan juga pahala tu pada diri dia sendirilah. Okey. Jadi kita ada kurang lebih daripada 6 minit, sekitar 6 minit untuk kita buat rumusan. Okey. Jadi kalau kita dengar daripada 6.1 tadi, kita dah lihat tentang alat-alat komunikasi yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya kita dah lihat kemajuan daripada adanya satelit sehinggalah kita ada koridor raya multimedia, kita ada fiber, jalur lebar yang sangat panjang, dan benda ni semua adalah investment. Benda ni adalah pelaburan. Bukannya benda yang murah-murah, benda yang tinggi kos dia. Seterusnya kepentingan telekomunikasi ini yang mana ada banyak kepentingannya, yang mana kita perlu memahami antara satu sama lain. Kita kena faham betul-betul bahawa jika alat komunikasi ini digunakan dengan baik, maka baiklah kita. Kalau disalah guna tak baik, jadi tak baiklah dia. Okey.
Dan begitu juga yang terakhir sekali adalah tentang penggunaan yang beretika. Siapa pun kita menggunakan alat komunikasi ni, kita perlu ada etikanya. Gunakan dengan cara yang betul, hikmah. Jangan kita rosakkan mood orang lain. Jangan kita ambil gambar, kita tukarkan kepala dia dengan badan orang lain. Kaki dia dengan orang lain. Semata-mata kita nak cari publicity. It's not correct. Itu tak beretika namanya. Dan akhirnya kita boleh disaman disebabkan hal-hal tersebut. Okey. Jadi insya-Allah saya minta sedikit masa untuk uploadkan latihan. Simple saja latihan tu. Latihan tu cikgu akan bagi cikgu cuba bagi dekat Telegram soalan-soalan. Nanti daripada soalan tersebut kamu boleh salin soalan tersebut atau kamu boleh type dekat Word. Dah boleh send pada saya ataupun snap saja gambar untuk diberi pada saya. Tapi saya minta masa lah. Okey, sekurang-kurangnya hari ini atau esok saya cuba untuk sediakan soalan berdasarkan kerja kita pada hari ini. Okey, sebab hari ini sangat pack jadual cikgu daripada pagi tadi. Walaupun kamu tak ada sekolah, cikgu yang jadual di sekolah sangat padat. Okey, kita ada program yang kita nak set up dewan, kebersihan, kelas by kelas, nak cari cikgu lah kan. Okey, banyak urusan. Tapi insyaAllah dalam hari, saya pun bagi kamu masa, ni pun dah petang. Mungkin ada yang dah tak sabar nak tidur, sambung tidur. It's okay, just fine. Okey, cuma cikgu nak nasihatkan kamu semua. Okey, daripada topik yang kita last PKP hari tu, okey, maknanya tajuk bulan 3, bulan 4, bulan 5 dan bulan 6. Mungkin dalam masa 3-4 bulan ini, kita kena refresh. Okey, ulang kaji semula. Sebab insyaAllah jika ada kesempatan kita akan buat peperiksaan pertengahan tahun atas talian. Okey, mid year exam kamu atas talian. Kita bagi soalan objektif. Okey, kamu jawab. Jangan tiru. Kalau tiru siap. Ni kita tak boleh nak kawal kamu sebab kamu berada di rumah. Okey, berada di sekarang masing-masing. Kalau kita bagi soalan kena jawab. Okey, boleh jadi nanti ada masa kamu mesti review balik dekat GC, tengok balik daripada awal-awal tu. Tapi saya akan cuba murnikan juga dekat GC kamu tu soalan dia punya bahan-bahan yang sesuai untuk kamu rujuk. Jadi insya-Allah boleh tak nak bagi ujian ni nanti? Boleh? Boleh. Kena bagi tahu kawan-kawan lain. Bagi tahu juga kawan-kawan lain sila study bab-bab PKP ini. Okay, starting from bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. InsyaAllah tak ada apa arah bulan 7 kita bagi kamu ujian pertengahan tahun. Jadi markah tu kita akan masuk rekod dalam ASIS. Jadi kalau kamu tak perform, ibu kamu akan karate kamu cukup-cukup. Faham? Okay, Najmi okey tak? Mana Najmi? Hilang dah. Okey. InsyaAllah masa pun dah tak panjang. InsyaAllah kalau ada siapa nak bagi satu soalan mungkin. Siapa yang belum ambil pakaian lagi? Saya cikgu. Saya ambil hari Senin. Oh, hari Senin. Boleh. Datanglah. Sekali dengan kakak saya. Siapa yang bercakap ni? Uzair Uzair. Oh, boleh datang. Kakak tingkatan 3 Tingkatan 4. Siapa nama? Izzah. Oh, Izzah. Okey, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kurang 1 minit ni. Say bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah nanti cikgu uploadkan bahan dekat Telegram. Awak jawab, okey? Okey, Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Bye. Bye.